Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Zal Azhari bin Muhammad Azhar, nombor metrik 18 BI 01051. Okey, hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Okey, Baitul Mal ni adalah satu perkataan bahasa Arab yang digabungkan dari dua kosakata iaitu Al-Bait dan Al-Mal. Al-Bait bererti rumah, manakala Al-Mal adalah harta atau secara ringkasnya diertikan sebagai rumah harta. Menurut laman web Majlis Agama Islam Kelantan yang memetik dari lisan Al-Arab menyatakan Baitul Mal adalah bermaksud rumah yang menerima sesuatu harta dan menyimpannya untuk diagihkan. Oleh itu, kita dapat fahami bahawasanya Baitul Mal ini adalah sebuah institusi kewangan harta dalam Islam. Ia terdiri daripada pelbagai sumber hasil seperti zakat, wakaf, cukai dan lain-lain. Tujuan utama pengumpulan ini adalah untuk kepentingan membantu masyarakat dan negara. Istilah Baitul Mal tidak wujud pada zaman pada awal penubuhan kerajaan Islam. Hal ini adalah kerana usaha pada peringkat tersebut lebih kepada menyampaikan dakwah dan penyebaran agama Islam sahaja. Seterusnya kita pergi kepada peranan Baitul Mal. Sebelum itu saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Zahid Azuri bin Zainul Asri, nombor metrik 18 BI 01041. Okey, peranan Baitul Mal ni selari dengan konsep dia di mana ianya adalah satu pusat pemendaharaan di sebuah negara Islam yang bertindak sebagai tempat pengumpulan harta. Selari dengan nama dia lah, Baitul Mal, rumah harta. Dan juga menjadi satu tempat penyaluran bantuan untuk umat Islam. Dia jadi satu pusat kebajikan kita orang Islam dalam distribution kepada duit dan sebagainya lah. Pasal pemodenan mengubah demografi Baitul Mal pada zaman kegemilangan dia kepada bentuk yang lebih progresif. Dan jadi peranan Baitul Mal berkembang dengan lebih luas. Antara dia jadi satu perbadanan utama dalam pelaksanaan dasar monetari dan fiskal umat Islam negeri. Zaman dahulu memang ada dasar-dasar fiskal ni, tapi dia tidaklah direkodkan seperti mana pada masa sekarang. Dia lebih kepada bentuk-bentuk, contoh dia percukaian seperti ghanimah, jizyah dan sebagainya, begitu sahajalah. Tapi sekarang ni dia lebih, dasar fiskal ni dia lebih ke arah syariah dan juga ke arah sivil. Dan yang seterusnya ialah sebagai hak pembangunan sosioekonomi. Sebagai hak pembangunan sosioekonomi umat Islam ni pula, dia memperkembangkan ataupun membangunkan bukan sahaja setakat aspek ekonomi itu sahaja, tapi termasuk juga sosioekonomi. Contoh dia, Baitul Mal menjadi tulang belakang dalam pengedosan, pembinaan infrastruktur dan pelaburan dalam aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian umat Islam. Contoh dia aktiviti sosial, kita menyalurkan bantuan, bentuk-bentuk bantuan kepada saudara baru dan sebagainya lah. Ada juga dalam aspek kita kata sebagai menyediakan kepada tenaga-tenaga pengajar kepada umat-umat Islam di kawasan-kawasan pedalaman, contoh dia. Okay, next. Sumber dana Baitul Mal. Sumber dana Baitul Mal ni kita fahami kalau pada zaman Rasulullah dan pada zaman Khalifah Islam, sumber pendapatan Baitul Mal pada zaman tersebut ialah melalui sedekah, ataupun selain pada itu zakat, baik khums dan jizyah lah. Tetapi pada masa kini sumber dana Baitul Mal telah diperluaskan, seperti penetapan agar membolehkan Baitul Mal melibatkan diri dalam projek komersial. Maksud dia dibenarkan atas dasar ijtihad ulama ni untuk mengkomersialiskan kepada Baitul Mal. Contoh dia membenarkan kepada pelaburan untuk meningkatkan kadar kewangan yang didapati, bukan semata-mata daripada zakat dan sebagainya macam tu sahaja. Terdapat juga sumber-sumber sampingan seperti harta pendatang, harta luqatah, harta yang tinggal, takwid, harta orang murtad, mu'alaf, harta orang yang tidak dituntut dan juga harta yang dianggap telah mati. Di mana tuan dia dianggap telah mati kan. Maka Baitul Mal lah yang akan menyimpan kepada harta ini. Baitul Mal juga menerima kepada harta yang terhasil daripada sumber yang haram atau dikenali sebagai harta syubhah, sebagai selain hasil yang lain juga melalui dapatan dalam aspek
denda dan ganti rugi daripada mahkamah syariah. Sumber lain Baitul Mal juga termasuk harta wakaf, kifarah, nazar dan lain-lain lagi. Contoh dia pembayaran denda dekat mahkamah syariah, Baitul Mal juga ambil dia sebagai satu dana ataupun dia jadi satu sumber pendapatan kepada Baitul Mal itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Kita masuk kepada isu-isu Baitul Mal dalam pengurusan harta orang Islam. Yang mana saya sertakan di sini dua isu. Yang pertama adalah bidang kuasa yang semakin sempit dan yang keduanya adalah kewujudan agensi lain yang memainkan peranan yang sama seperti Baitul Mal. Pada masa kini, fungsi Baitul Mal sebagai institusi kewangan orang Islam dilihat semakin terhakis dan tersisih jauh dari fungsi sebenar. Ianya bermula apabila umat Islam sendiri dipenjara oleh penjajah melalui pemikiran yang sempit yang menjadikan masyarakat terus lena dibuai arus kemodenan. Selain itu, dalam jadual 992 Senarai Negeri juga tiada menyebut berkaitan dengan Baitul Mal. Hal ini telah menampakkan dengan lebih jelas bahawa Baitul Mal bukanlah sebuah institusi yang adalah sebuah institusi yang semakin tertutup. Selain itu, kewujudan Kementerian Kewangan yang mengawal berkenaan cukai menyebabkan sempitnya bidang kuasa Baitul Mal terhadap cukai orang Islam. Jika diperhatikan pada zaman pemerintahan Islam, cukai adalah sebahagian dari bidang kuasa Baitul Mal, akan tetapi ianya tidak diperhatikan pada masa kini akibat dari kewujudan institusi lain yang berbidang kuasa tersebut. Jelas sekali menurut Hailani bahawa kedudukan Baitul Mal sudah berada di persimpangan yang mana peranannya telah diambil alih oleh agensi-agensi lain. Akibatnya, ia telah meninggalkan kekeliruan dalam masyarakat dan kekaburan pengetahuan masyarakat terhadap peranan sebenar Baitul Mal. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada Kementerian Kewangan. Di sini tu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahim, bernombor matriks 18BI 01059. Okay, untuk Kementerian Kewangan ni, jadi pada visi, visinya adalah untuk menjadi sebuah agensi unggul yang bertanggungjawab mengenai pengurusan kewangan dan ekonomi negara. Okay. Untuk objektif Kementerian Kewangan pula, yang pertama adalah untuk menggubal dan melaksanakan dasar fiskal dan kewangan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi secara berterusan. Yang kedua, memperkukuhkan daya saing dan ketahanan ekonomi negara. Yang ketiga, memastikan pengurusan kewangan yang berkesan dan berhemah. Dan yang keempat adalah menjamin kekayaan negara diagihkan dengan seksama serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Takiuddin bin Noh, nombor matrik 18BI 01052. Jadi pada bahagian saya, kita akan bincangkan tentang peranan-peranan Kementerian Kewangan. Maka untuk Kementerian Kewangan mencapai objektif-objektif yang telah disebutkan sebentar tadi oleh sahabat saya, Kementerian Kewangan perlu memainkan peranan atau fungsi tertentu bagi menjayakan objektif yang telah ditetapkan dalam website Kementerian Kewangan sendiri. Yang mana fungsi tersebut adalah yang pertama, menggubal dan melaksana dasar fiskal bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampat serta menguruskan pengagihan sumber kewangan dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip dan tata cara sistem pengurusan kewangan dan perekonomian untuk dipatuhi oleh semua kementerian. Yang ketiga, menyelaras hubungan kerjasama berkaitan hal ehwal ekonomi dan kewangan di peringkat antarabangsa bagi memelihara kepentingan negara. Yang keempat, menggubal dasar sistem pencukaian yang saksama bagi menjana hasil negara. Yang kelima, memantau syarikat kerajaan yang ditubuhkan di bawah Menteri Kewangan dan diperbadankan serta pengurusan kewangan badan berkanun persekutuan, khususnya berkaitan dengan pelaburan, pinjaman, aliran tunai bagi memastikan amalan tadbir urus yang baik. Yang keenam, menggubal dasar mentadbir urusan berkaitan perolehan kerajaan.
Yang ketujuh, mendapatkan sumber pembiayaan bagi pihak kerajaan dan memberi pinjaman kepada agensi-agensi kerajaan dan sektor swasta bagi projek penswastaan dan kerajaan negeri. Yang ke-8, menerajui projek-projek strategik bagi mempertimbangkan penyampaian perkhidmatan awam dan untuk kesejahteraan rakyat, memberi khidmat nasihat kepada kementerian bagi projek-projek berimpak tinggi yang mempunyai kepentingan negara, mengendali rayuan cukai pendapatan dan cukai kastam, dan akhirnya mengawal selia industri peloporan kredit secara tepat, adil dan saksama. Bagi mencapai matlamat, visi serta objektif yang telah ditetapkan, dan untuk memainkan peranan-peranan yang disebutkan tadi, tidak dapat tidak kerajaan persekutuan ataupun Kementerian Kewangan memerlukan sumber dana yang banyak untuk melaksanakan peranan tersebut. Berdasarkan pendapatan negara tahun 2020, antara hasil yang menjadi faktor penyumbang kepada pendapatan negara adalah cukai langsung. Di antara contoh cukai langsung adalah cukai pendapatan dan tanah, cukai pendapatan dan tambahan, cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum dan pelbagai lagi. Yang mana cukai ini diperolehi daripada aktiviti ekonomi minyak mentah, cukai pendapatan syarikat yang merupakan penyumbang utama. Sektor pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana, cukai keuntungan harta tanah dan pelbagai lagi. Sumber daripada cukai yang dikenakan kepada industri atau sektor yang dinyatakan adalah sangat memberi kesan kepada negara. Selain itu, antara hasil pendapatan negara yang diperolehi dalam tahun 2020 juga adalah cukai tidak langsung, yang mana cukai ini terdiri daripada cukai duty dan cukai duty berhubung dengan barang dan perkhidmatan yang biasanya dibayar oleh pihak selain daripada yang dikenakan cukai, dan duty itu termasuk duty custom, cukai jualan dan duit excise. Sebagai contoh, ia terdiri daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST, duit excise, getah, timah dan biji timah, boksit, zikran, galian-galian lain dan sebagainya. Di samping itu, sumber dana yang menjadi pendapatan negara pada tahun 2020 juga diperolehi daripada hasil bukan cukai, yang mana sumber dana ini datang daripada sumbangan oleh dividen Petronas yang merupakan bayaran khas terutamanya daripada pelupusan pelaburan pada tahun 2019. Kerajaan pada tahun yang sama juga telah menerima sejumlah wang daripada Bank Negara, serta Kerajaan Persekutuan juga dijangka menerima dividen daripada Khazanah Nasional Berhad. Tambahan lagi, Kerajaan Persekutuan juga akan menerima bayaran khas daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP untuk membiayai sebahagian daripada persaraan tahun semasa. Sekiranya jumlah dan hasil dana yang diperolehi banyak, maka banyaklah pulangan yang akan diberikan kepada rakyat. Kepada agensi-agensi utama dalam Kementerian Kewangan. Ada terdapat 6 agensi utama, iaitu yang pertama adalah Perbendaharaan Malaysia, yang kedua Bank Negara Malaysia, yang ketiga Bank Simpanan Nasional, yang keempat Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang kelima Jabatan Akauntan Negara, dan yang keenam adalah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Okay, next. Okay. Untuk isu berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Kewangan dalam harta orang Islam, adalah berkaitan dengan isu pengurusan wang tak dituntut. Yang mana isu pertama adalah berlaku pertentangan apabila harta yang berhak kepada orang Islam ini dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan persekutuan. Okay. Secara umumnya, pada tahun 2019, Jabatan Akauntan Negara telah memaklumkan bahawa nilai wang yang tak dituntut secara umumnya adalah menghampiri 6 bilion yang berada di bawah kawalan KWSP, Lembaga Tabung Haji, Koperasi Koperasi dan juga Perbadanan Nasional Berhad. Okay. Di dalam peruntukan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perkara yang menyentuh mengenai zakat, fitrah, Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya adalah diletakkan di bawah bidang kuasa negeri. Justru kesemua perolehan dan hasil daripada harta tersebut hendaklah dimasukkan dan terletak hak kepada Majlis Agama Islam Negeri dan Baitulmal yang ditubuhkan di bawahnya. Bahkan artikel 97/3 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa jika mengikut Undang-Undang Negeri atau mengenai wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labur dan Putrajaya, mengikut Undang-Undang
persekutuan apa-apa zakat, fitrah, baitul atau hasil agama Islam yang seumpamanya didapatkan, maka hasil itu hendaklah dibayar masuk dalam suatu kumpulan wang yang berasingan dan tidak boleh dikeluarkan kecuali di bawah kuasa undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan mengikut mana yang berkenaan. Okay. Penyataan kumpulan wang yang berasingan ini adalah merujuk kepada Baitul Mal yang ada ditubuhkan di setiap negeri di Malaysia bagi menerima dan menyimpan serta menguruskan semua wang dan harta alih atau tak alih di bawah kategori harta keagamaan. Di dalam skop undangannya adalah berasalnya daripada kumpulan wang persekutuan disatukan, iaitu dalam artikel ataupun perkara 97/1, jadi daripada hasil dan perolehan kerajaan persekutuan serta juga berbeza dengan kumpulan wang negeri disatukan yang berada dalam artikel 97/2 yang menerima hasil dan perolehan harta daripada kerajaan negeri. Harta-harta yang terdapat dalam Baitul Mal ni adalah harta-harta yang dinyatakan oleh hukum syarak atau mana-mana statut negeri atau peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya mengenai hasil agama Islam dan perolehan yang disumbangkan kepada Baitul Mal. Oleh itu telah didapati wang tertentu ini merupakan salah satu kategori harta yang diiktiraf oleh syarak sebagai terangkum di bawah milikan dan pengurusan Baitul Mal. Akan tetapi berlaku penentangan di dalam peruntukan seksyen 11 di dalam Akta Khas, iaitu berkaitan dengan wang tak dituntut, iaitu Akta Wang Tak Dituntut 1965. Okey, Akta Wang Tak Dituntut ini bukan satu akta yang digubal bagi maksud pembayaran wang tak dituntut ke dalam kumpulan wang disatukan persekutuan. Akta ini juga terpakai di seluruh Malaysia dan dengan tujuan Akta Wang Tak Dituntut ini, Akaunten Negara Malaysia telah dilantik sebagai PWTD ataupun sebagai penasihat wang tak dituntut ini pada 1 Jun 1975. Okay. Berikut seksyen 11 atau wang tak dituntut ini, berdasarkan wang tak dituntut ini dikehendaki mengkreditkan semua wang tak dituntut yang diterimanya ke dalam akaun amanah disatukan setelah luput tempoh 15 tahun daripada tarikh wang-wang itu dikreditkan ke dalam akaun amanah disatukan, dan jika tiada pembayaran dibuat daripada akaun tersebut, maka ianya akan dipindahkan ke dalam akaun hasil disatukan. Akibatnya telah berlaku pertentangan apabila harta yang berhak kepada orang Islam ini telah dimasukkan ke dalam akaun yang ke dalam kumpulan wang disatukan persekutuan. Okay, dan untuk isu kedua pula berkaitan dengan pemakaian seksyen 18 atau wang tertutup berhubung dengan kuasa menteri menerusi perintah dalam waktu untuk mengecualikan satu badan, syarikat atau firma daripada tertakluk kepada akta. Okay, jika dilihat, ia tidaklah begitu sesuai untuk diaplikasikan memandangkan ia tidak memberikan pengiktirafan secara langsung kepada Baitul Mal sebagai sebuah badan yang sebenarnya layak untuk memegang harta di bawah kategori wang tak dituntut ini. Okay, yang mana menerusi perintah di dalam peruntukan ini, badan tersebut iaitu badan Baitul Mal ni terpaksa memohon terlebih dahulu berkaitan harta wang tak dituntut ini kepada pihak menteri, iaitu Menteri Kewangan, yang mana ia akan menyebabkan setiap proses melibatkan pengurusan bantuan kepada rakyat akan menjadi lambat dan sukar. Seterusnya pergi pada kesimpulan yang akan disimpulkan oleh sahabat saya, iaitu Zahid Azuri. Okay, kesimpulannya, Malaysia ni adalah sebuah negara yang mempunyai dua struktur pentadbiran dalam pengurusan harta mengikut kepada spektrum persekutuan dan juga negeri yang mewakili kepada orang Islam, harta-harta orang Islam dan juga harta rakyat-rakyat umum lah, rakyat yang beragama lain dan juga orang Islam itu sendiri kan. Oleh itu terdapat dua pusat pembendaharaan harta, iaitu Kementerian Kewangan dan juga Baitul Mal. Dua institusi ini bergerak secara kita kata selari dalam memainkan peranan mereka dalam nak memastikan kepada pembendaharaan struktur ekonomi dan juga kewangan kita kekal dalam keadaan yang stabil dan terbaik. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.